Baik, kita ingin melihat aspek lawatan rasmi Perdana Menteri ini ke Turkiye dan juga apa yang dipersetujui dan juga mahu dicapai ini secara lebih luas. Saya bersama rakan setugas Haris Ashraf Asnan. Pada jam ini kita membawakan tetamu kita Profesor Moderator Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan juga Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum Dr. Irwan, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Doktor, bagaimana untuk kita melihat hubungan bilateral antara Malaysia dan juga Turkiye ini mampu menjadi penyelesaian penting khususnya untuk aspek security makanan Malaysia sendiri? Ya, dalam konteks security makanan ataupun juga keselamatan makanan, kita perlu faham bahawa Turki ini merupakan pengeluar produk pertanian yang ketujuh terbesar di dunia. Jadi saya fikir dalam konteks ini uh, apa ni saya melihat bahawa hubungan ini ataupun segala kerjasama yang telah pun dimeterai itu adalah sangat strategik kerana kita Malaysia dengan Turki menghadapi perkara yang ataupun isu yang agak saya fikir similar lah bila kita kata berkenaan dengan security makanan, kerana bila kita kata security makanan ini kita tahu bahawa ada tiga faktor utama lah. Yang pertama daripada akibat daripada uh, apa ni akibat daripada pasca pandemik COVID-19. Jadi akibat daripada pandemik 2 tahun lepas, penutupan sempadan menyebabkan berlakunya gangguan dalam bekalan makanan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana berlakunya perkara yang tidak dijangka juga, iaitu peperangan di Ukraine, konflik Russia-Ukraine. Dan yang ketiga ni pula bukanlah perkara baru, iaitu krisis iklim. Jadi krisis iklim ataupun perubahan cuaca. Jadi atas tiga faktor ini kita lihat bahawa Malaysia dengan Turki dengan kerjasama yang strategik ini yang kita lihat telah pun berlaku evolusi daripada kerangka kerjasama strategik pada tahun 2014, sekarang sudah pun menjadi sebuah perkongsian strategik komprehensif. Jadi ini adalah peluang ataupun platform yang baiklah untuk kedua-dua negara untuk meningkatkan lagi dan juga meningkatkan perdagangan melalui FTA, Free Trade Agreement, perjanjian perdagangan bebas dengan pengurangan tarif dan juga bukan tarif, regulasi dan sebagainya, yang mana ini akan memberikan ruang kepada kedua-dua negara untuk meningkatkan perdagangan daripada sudut sektor makanan, sekaligus dapat menstabilkan isu security makanan yang dihadapi oleh kedua-dua negara. Dr. Irwan, kalau kita meneliti apa yang dibincangkan oleh kedua-dua pemimpin, termasuklah melihat Malaysia sebagai pintu masuk ke ASEAN oleh Turki. Kalau kita lihat dengan persaingan yang hebat dari negara serantau seperti Vietnam dan juga Indonesia, apa fokus yang harus kita beri tumpuan untuk menyambut peluang ini? Saya melihat ada pelbagai, tapi dalam konteks security makanan, saya melihat ada beberapa perkara yang boleh dilakukan ataupun kita kata advantage lah, kerana kita telah pun mengadakan satu hubungan bilateral ini. Contohnya dari segi bagaimana kita nak memfokus bila kita kata pengeluaran sektor makanan ini. Contohnya dari segi kalau kita tengok tahap secara diri negara kita, contohnya dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan sebagainya, dan sekarang kita tahu pengeluaran gandum. Saya fikir ini banyak projek-projek yang telah pun sedang berlangsung dan ada yang baru saja tamat lah, tapi ia boleh dikembangkan lagi. Sebab kalau kita tengok di dalam perancangan pembangunan ke-11 Turki, 11 development plan mereka, food security ini, security makanan adalah memang salah satu agenda utama mereka. Dan contohnya kalau kita tengok di Turki, mereka ada projek yang agak spesifik. Contohnya mereka ada projek yang dipanggil Agricultural Cluster Project, yang ini kapasiti institusi pengeluaran barang-barang ataupun produk makanan yang akan meningkatkan, bukan saja meningkatkan pengeluaran secara yang lebih kita kata mempunyai skala ekonomi, tetapi juga
dari segi energy efficient. Maksud dia adalah satu pengeluaran yang kita katakan energy efficient dan juga dapat membendung isu alam sekitar. Jadi ini yang saya fikir mungkin ada peluang untuk kita, bila saya kata kita ni mungkin pemain-pemain SME pemain-pemain SME PKS di Malaysia boleh saya fikir bekerjasama dengan kerajaan Turki di dalam projek ini. Ada pelbagai lagi projek, contohnya ada satu projek Milk Meat Food Industrialists and Producers Association yang mana ini juga kita tengok cuba untuk mencari penyelesaian projek ini untuk meningkatkan dari segi pelaburan untuk pengeluaran makanan dan juga projek ini dia lebih kepada memfokus kepada energy efficient project. Walaupun projek ini dibuat bersama dengan negara-negara di Eropah, tapi mungkin selepas pertemuan empat mata di antara negara Malaysia dengan Perdana Menteri Malaysia Presiden Turki, saya fikir ini boleh dikembangkan juga di antara Turki dengan Malaysia yang mana ia boleh menjadi satu peluang ataupun gateway kepada juga negara Turki untuk menembusi pasaran yang lebih luas di Asia melalui Malaysia. Begitu juga ada program perikanan offshore fish farms pun ada di Turki. Jadi ini pun kita boleh berkongsilah dari segi teknologi dan juga peluang saya sebutkan tadi kepada PKS kita untuk juga bersama-sama dengan peniaga Turki untuk meningkatkan lagi pengeluaran produk makanan. Ada lagi satu program yang dipanggil wheat improvement program. Ini pun isu gandum yang sekarang ni tersekat akibat daripada konflik yang berterusan di Ukraine. Jadi ini juga saya fikir boleh dilihat model projek ini. Projek ini dia sebenarnya untuk pengeluaran gandum pada masa musim sejuk lah. Tapi maksud saya projek ini kita boleh adaptasi, diubah supaya dia bersesuaian dengan bagaimana kita melihat konteks untuk nak mencari penyelesaian masalah kepada sekatan bekalan makanan akibat daripada keadaan yang konflik geopolitik di Ukraine itu supaya ia dapat diselesaikan dengan cara yang lebih saya fikir efektif dalam konteks ini. Dr. Irwan, saya nak minta Dr. Irwan tunggu sebentar di talian kerana kita juga memberikan tumpuan lain yang juga cukup penting di Malaysia ini. Ini soal pengangguran yang angkanya dikeluarkan pada semalam. Haris Ashraf Hasnan ada angkanya. Haris, kongsikan angkanya untuk kita fahami keadaan sebenar pengangguran sebelum kita tanyakan soalan-soalan untuk melihat kepada keadaan pengangguran kita pasca pandemik ini dan juga bergerak ke hadapan. Haris. Ya, Najib dan juga Dr. Irwan sudah tentu apa yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan semalam banyak perkara yang perlu kita teliti, bagaimana proses pemulihan dan juga bagaimana kita ingin melihat kadar pengangguran akan terus menunjukkan rekod penurunan. Tetapi ianya menunjukkan penurunan. Tetapi kalau kita nak meneliti kepada angka ini, dari segi kita pergi ke statistik tenaga buruh terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat pada April terdapat 16.50 juta tenaga buruh dan meningkat kepada 2.7% tahun ke tahun ataupun jika dibandingkan bulan ke bulan 0.2%, di mana pada Mei jumlah tenaga buruh adalah 16.54 juta. Dan secara keseluruhannya kadar penyertaan tenaga buruh pada ketika ini adalah 69.5% dengan dari tahun ke tahun 1 mata peratusan meningkat dan dari bulan ke bulan 0.1 mata peratusan. Dan seterusnya, bagaimana pula dari segi jumlah mereka yang bekerja ketika ini? Kita dapat lihat bahawa jumlah yang bekerja ketika ini adalah 76.2% dengan bekerja sendiri adalah sekitar 17.3%, yang bergelar majikan adalah 3.4% dan pekerja keluarga tanpa gaji adalah 3.2%. Dan seterusnya, kita nak meneliti pula, ini yang penting untuk kita fahami dan kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas ini, iaitu dari segi kadar pengangguran. Memang kita nampak kadar pengangguran kalau kita nak bandingkan menunjukkan penurunan di mana ianya sekitar 3.9%, tetapi turun sedikit
peratusannya itu tidak begitu ketara sebenarnya. Daripada kalau April 649.3 ribu penganggur turun kepada 637.7 ribu pada Mei, iaitu sekitar dari bulan ke bulan 1.8%. Dari segi penganggur aktif pada ketika ini adalah 534,000 berbanding pada April lalu, iaitu 542,000 dengan penurunan sekitar 1.6, dan penganggur tidak aktif turun 2.5% bulan ke bulan daripada 106.4 ribu pada April kepada 103.8 ribu pada Mei. Dan sudah tentu kita perlu meneliti juga dari segi luar tenaga buruh. Luar tenaga buruh April 7.27 juta, Mei 7.26 juta, dengan daripada jumlah ini 42.2% kerja rumah ataupun tanggungjawab keluarga, dengan selebihnya ataupun 40% bersekolah ataupun latihan. Dan ini merupakan angka-angka penting yang perlu untuk kita fahami dari segi bagaimana statistik dan juga pergerakan jumlah tenaga buruh yang dilaporkan oleh Dawsem semalam untuk bulan Mei 2022, Najib. Okey, Dr. Irwan, kalau kita melihat kepada angka-angka yang dibentangkan oleh Haris tadi, Doktor, kalau kita melihat juga keberlambatan ekonomi dijangka berlaku di banyak negara dunia, adakah ini adalah downside risk kepada pengangguran kita pada ketika ini yang semakin pulih, atau mampukah kita melihat atau mencapai angka pra-pandemik untuk pengangguran kita? Dari segi data pengangguran terkini ini, saya fikir ini bagi saya boleh dijangka lah, kerana kita tahu bahawa pada April 1 April tahun ini kerajaan sudah pun membuka sempadan antarabangsa dan juga aktiviti ekonomi dan sosial sudah pun saya fikir hampir seperti biasa. Kita tahu SOP pun sudah pun dilonggarkan, cuma hanya sedikitlah seperti pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup, tapi kebanyakan saya fikir SOP pun telah pun dilonggarkan. Jadi akibat daripada itu, sebab itu kita nampak adanya satu penurunan di dalam kadar pengangguran. Jadi bagi saya dalam konteks ini, perkara ini bagi saya sudah pun dijangka. Namun begitu, kesan daripada pandemik ini, maksud saya kesan daripada kita kata pasca PKP lah, pasca PKP ini bagi saya ada dimensi-dimensi lain yang kita perlu lihat di dalam elemen ataupun aspek pengangguran ini. Pertamanya, saya juga nak melihat daripada aspek apa yang kita panggil sebagai underemployment, sebab walaupun adanya berlaku peningkatan dalam jumlah pekerjaan dan pengurangan dalam kadar pengangguran, tetapi kita juga perlu melihat sama ada pekerjaan dan juga gaji, pendapatan yang diterima, kerana kita juga memahami sekarang ini keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat ini. Sebab kalau kita tengok dari segi pendapatan dan juga perbelanjaan ataupun pendapatan dengan kos sara hidup, saya fikir itu lebih penting untuk kita nilai, kerana isu tekanan inflasi dan juga peningkatan di dalam kos sara hidup ini bagi saya agak penting, sebab walaupun kita lihat secara keseluruhan kadar inflasi meningkat pada 2.8%, tapi kita tahu bahawa purata pendapatan isi rumah ni sudah jatuh daripada tahun 2020 hingga 2021. Jadi ini perkara yang bagi saya kita perlu lihatlah, dan sejauh mana pekerjaan ini dapat diteruskan, dan ini juga perkara yang kita perlu lihat, kerana kita tahu bahawa pada ketika ini perniagaan pun belum lagi kita kata pulih secara sepenuhnya. Jadi dan kita tengok pun pelbagai sektor-sektor, terutamanya dalam sektor makanan pun, kita tahu salah satu punca akibat daripada peningkatan dalam harga barangan makanan, inflasi makanan ini adalah disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja di sektor-sektor ini. Jadi apa yang berlaku dekat sini? Jadi ini juga perkara struktural yang saya fikir juga perlu dilihat, selain daripada kita melihat data kadar pengangguran yang sudah pun menampakkan penurunan ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Irwan kerana bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan dua topik yang cukup penting untuk ekonomi Malaysia pada ketika ini, hasil lawatan Perdana Menteri di Turki dan juga aspek pengangguran seperti Dr. Irwan sebutkan tadi, Haris, iaitu banyak perkara kita boleh berikan tumpuan memuatkan mereka ke dalam industri dan juga kepada isu security makanan dan sebagainya. Ini juga perlu diberikan tumpuan berbanding dengan isu pengangguran yang angkanya semakin turun, namun dari segi kualiti dan sebagainya harus juga diperhatikan dari masa ke masa.